Ya, Assalamualaikum. Kita akan start program ni dalam tempoh 2 minit lagi. Boleh tengok dekat bawah tu, belah kiri tu. This is our timer. So, boleh jumpa kawan-kawan lain yang belum daftar lagi atau dah daftar lupa kita dengan temu janji ni. InsyaAllah kita akan start lagi 2 minit. So, kalau boleh dengar suara saya dekat chat box, buat thumbs up. Dekat chat box tu buat thumbs up, okay? Geng-geng kopi semua, kat chat box tu buat thumbs up kalau boleh dengar suara saya. Pastikan audio tuan-tuan perempuan tutup, cuma visual boleh buka, kamera boleh buka. Okay. Kita start lagi, insyaAllah kita akan start lagi 2 minit. Thank you guys. Kita total registration 570 orang. 570 orang. And kita target dapat dalam 200-300 orang lah. Pun dah okey dah tu. So kita start lagi seminit. Kita jumpa balik lepas ni. Alright. Sebentar kita akan start lepas ni. Kita tunggu sikit lagi sebab ramai lagi tengah masuk tu. Kita bagi 2.35 kita start 2 minit. Bagi lagi 2 minit. So boleh remind kawan-kawan, yang belum register, boleh remind kawan-kawan yang terlupa yang ditemu kita ni. 2 minit lagi kita next week. Kita bagi 200 participant kot. Cuba dapatkan 200. Right. Syafiq mungkin boleh cakap sikit untuk kawan-kawan yang tak boleh dengar audio ni. Alright. Okay. Kita dah boleh start kot, Syafiq. Boleh pin saya dulu lah. Alright.
Boleh pin saya dulu. Alright, selamat petang. Assalamualaikum kawan-kawan geng kopi. Sebelum saya nak start, tolong buat thumbs up dekat chat box yang you guys dengar suara saya. Thumbs up dekat chat box. Saya nak tengok berapa orang boleh dengar audio, berapa orang audio clear sebelum kita start. Alright, maksudnya ramai dah biasa dengan Zoom ni. Okay. Make sure jangan buka audio. Sorry, you guys dengan mikrofon. Kecuali masa waktu Q&A nanti. Nanti our team yang akan tolong buka audio. So, okay, thumbs up, clear. Thank you. Untuk makluman juga, program ini direkod untuk tujuan rujukan. InsyaAllah kita akan upload this full video dekat our YouTube, Mara Excellent Venture YouTube. So, program ni direkod ya. Saya maklumkan dulu. Tak dengar, Puan Ruhul tak dengar. Okay, yang tak clear tu nanti our team cuba bantu dekat chat box nanti. Alright. Puan Ruhul tak dengar ya. Alright. Clear. Okay. So, Assalamualaikum. Selamat petang kepada kawan-kawan. So sekarang kita nak tengok berapa orang dah register. So total kita ada 173 orang. Okay, sebelum start, izinkan saya kenalkan nama saya. Nama saya Azmi Benses. Saya daripada Mara Excellent Ventures. Kita ni 100% owned by Majlis Amanah Rakyat dan kita as a training provider. And hari ini, ni adalah program pertama, kami nak jelaskan program pertama yang kami bawa. Program-program unsur kopi ni, dan alhamdulillah sokongan amat padu daripada grup Facebook peminat kopi. So siapa daripada grup peminat kopi boleh angkat tangan, saya nak tengok dekat chat box berapa orang daripada page tu dekat chat box. Oh, ramai. So kita dapat registration 570 orang. Weh, semua geng-geng peminat kopi sini. Alhamdulillah. Saya pun baru belajar minum kopi ni. So dekat Max, kami ni adalah training provider untuk Mara dan salah satu program kami bawa adalah program keusahawanan. So program-program keusahawanan ni kebanyakan program-program kami adalah menggunakan dana-dana yang disediakan oleh kerajaan. That's why kami minta kawan-kawan yang dalam ni nanti kalau boleh share, kalau boleh join grup Telegram kami, sebab dalam grup tu kita punya team memang selalu kongsikan program-program keusahawanan yang percuma yang kerajaan sediakan. So mostly our program percuma. So ni adalah program pertama yang kita buat kena mengena dengan kopi ni untuk tengok feedback, dan alhamdulillah feedback dia memang bagus. So kita plan insyaAllah this adalah permulaan untuk program-program yang boleh support kita punya ekosistem geng-geng kopi ni. Okay, so pada hari ni kita punya plan, kalau kita tengok dekat kita punya poster tu so hari ini kita banyak fokus kepada saya boleh katakan kepada knowledge sharing and waktu sama introduction. Apa yang kita introduction kepada kawan-kawan dalam ni berkenaan dengan dunia kopi. Saya bukan seorang pakar, that's why saya jumpa beberapa teman saya untuk berkongsi. Dan kalau tengok kita ada 3 topik: espresso brewing variable, coffee general knowledge, dan how to choose coffee based on preference. So basically program hari ini adalah pada program sharing knowledge daripada kawan saya Encik Azim. Mungkin dia akan jumpa beberapa kawan dia lain untuk kongsi. So kalau ada apa-apa pertanyaan boleh terus ditanya di ruang chat box, dan kita juga akan ada Q&A session di akhir program nanti. So Encik Azim, sebelum tu saya nak tanya, Encik Azim dah bersedia ke? Encik Azim? InsyaAllah sudah. Okay, ni ada tulis saya pasal mesin tak ada, tak apa. So saya kata ini adalah program sharing, perkongsian. So mungkin lepas ni ada bajet ke, atau lepas ni mungkin Max akan buat program yang kita boleh bantu untuk pembelian mesin tu. That's why saya cakap make sure you guys follow group Telegram dan kita akan update program-program kami selepas ni. Okay, saya pengguna Mocha Pot. Lagi apa lagi? Kopi apa? Siapa kat sini tak pernah buat kopi? Atau kopi beli kat kedai saja? Tengok ramai kawan-kawan share. Dora Mahadi, saya tak pernah buat kopi, tak minum kopi.
Kopi jantan. Alright. Okay, banyak pakai kapsul je. Tak apa. Hari ni kita kongsi kawan-kawan ni. So lepas ni insya-Allah kalau ada sambutan yang baik, insya-Allah Max akan teruskan support kita punya ekosistem kat kawan-kawan. Apa saja janji kopi sedap. Espresso machine, mocha pot gang. Newbie. Okay, tak apa. Ramai mocha pot, jangan risau. So hari ni Encik Azim akan kongsi. Kalau you guys ada soalan, terus tanya dekat chat box. Dan waktu sama nanti Q&A session nanti kita akan buka di akhir program. So kita plan insya-Allah program ni kita dalam sejam saja. Kalau tengoklah Encik Azim macam mana. Encik Azim dekat Shah Alam sekarang. So Encik Azim, saya boleh nanti PM saya link. Boleh. Nanti kita letak link dekat ni. So alright. So dekat boleh tengok sebelah ni kita ada Encik Azim. Encik Azim sekarang dekat Shah Alam. So Encik Azim akan conduct this program. Recording ada bagi. Yes, kita ada bagi. So Encik Azim akan conduct this program. So Encik Azim kalau dah bersedia, kita akan serahkan program ini sepenuhnya kepada Encik Azim. Dan saya harap kawan-kawan boleh enjoy this program. Okay, bye. Encik Azim boleh teruskan. Alright. Okay, so kalau korang dengar, korang boleh buat benda tu. Boleh buat thumbs up. Saya jarang sikit nak guna Zoom ni. Lalu guna Google Meet. Okay. So hari ni saya Azim nak share dengan korang. Okay, Azim memperkenalkan diri Azim dahululah. Okay, so Azim adalah seorang barista. Okay, memang dah bekerja sebagai seorang barista for almost like 10 hingga 12 tahun. Okay, so sepanjang Azim bekerja di dalam coffee shop, Azim dapat tahu that kita nak manipulate coffee, kita nak tahu that certain recipe untuk kita serve dekat customer. Kebiasaannya kita akan menggunakan very simple basic variables lah. Variable maksudnya dia ada certain benda yang kita kena control. Okay, so daripada pengalaman Azim tengok tak kisah apa jenis kopi pun kafe tu pakai, apa jenis mesin pun, apa jenis grinder sekalipun, okay, kita tetap akan dapat buat kopi tu menjadi manis dengan sendirinya. So that's why hari ni Azim nak share very simple basic variables, brewing variables lah. Okay, so sebelum kita nak tahu pasal variables, kebiasaannya kita kena tahu these 4 main equipments lah untuk kita buat kopi yang betul-betul orang cakap apa, mengikut standard yang ada. Okay, so benda-benda pertama sekali yang kita nak kena tahu adalah pasal kopi itu sendiri. Macam mana kita nak minum kopi, kita nak understand kopi tu, macam mana kita nak apa kita panggil appreciate the taste of the coffee itself. Sebab kadang-kadang bila kita buat kopi, kita dah tahu dah kopi tak habis pahit. Kopi bila kita minum aja dia punya rasa kau, nak pahit. Kebanyakan memang kopi kat Malaysia memang macam tu. So bila kita buat kopi Arabica ni, bila kita dah masukkan Arabica, bila kita dah tahu that Arabica punya market dah besar apa semua, kebanyakan kafe diorang akan kasih customer a good experience, which is korang bila minum kopi, korang akan rasa kopi ni rasa coklat lah, asal tiba-tiba rasa coklat, kenapa kopi ni tiba-tiba rasa buah, kenapa dia rasa sebegini, sebabkan ada beberapa faktor yang orang cakap apa, dia manipulate rasa kopi yang ada ataupun manufacturer lah. Okay, setiap negara ada different jenis flavoring, ada kopi, dia ada certain negara dia akan produce different species. So dia tengok juga dia punya apa kita panggil different type of varietals ataupun species. Banyak lah sebenarnya. Okay, so saya dah bawa sampel satu kopi daripada Akusu Kopi sebab hari ni saya tak ada dekat rumah. So sebabkan saya kena kerja kat sini, so saya pergi kat Akusu Kopi untuk share this session lah. Okay, so bila korang tanya mana-mana barista, okay, korang tanya, bang, saya nak belajar kopi. Apa benda yang saya nak kena buat ni bang? Okay, so biasanya barista akan cakap dengan korang, okay, korang kena tahu pasal kopi. Memang kopi, soalan korang tu ada jawapannya. Kita nak kena tahu kopi ada beberapa spesies, beberapa proses, beberapa roasting dan juga beberapa jenis brewing basics. Ikutlah korang nak guna mocha pot ke, korang nak guna espresso ke, korang nak guna apa-apa method yang ada untuk korang produce air kopi. Tapi benda-benda pertama sekali apa yang korang nak kena tahu adalah ini. Tapi yang ni adalah blend. Dan satu lagi adalah
single origin. Okay, so apa beza dua ni? Biasa kalau korang pergi mana-mana coffee shop, korang akan tahu, korang akan nampak, apa yang ada satu tu dia campur, ada satu lagi tu dia tak campur. Okay, so biasanya kalau untuk single origin, kebiasaan kopinya akan lebih more straightforward flavors. Okay. So untuk single origin, saya lebih suka kopinya dibuat dengan filtered coffee. Filtered coffee guys, yang korang tengok lah, macam korang buat mocha pot, korang buat B60, korang buat any kind of coffee seduh, apa-apa yang menggunakan filter, tak kisah filter besi ataupun filter kain ataupun filter paper, ikutlah mana-mana, single origin adalah yang terbaik. It depends juga, kalau kopinya tanam di tanah tinggi, kopinya adalah lebih manis dan juga masam. Okay, so biasanya kenapa kalau untuk single origin tak sesuai digunakan untuk espresso? Hari ni Azim more sharing ke espresso lah, kita boleh sembang lagi pasal filter coffee. Okay, so untuk espresso biasanya kita akan menggunakan blend because rasanya adalah lebih balance dan lebih bold. Maksudnya bold tu lebih kau ataupun lebih penuh mulutnya bila kita minum kopinya. Okay, so bila korang nak rasa a different type of flavoring dalam kopi, okay, korang kena tahu berapa gram masuk, berapa gram keluar, berapa timing untuk brew dan berapa harus kopi korang, adakah dia sesuai untuk different type of method. Kalau boleh korang salin apa yang saya cakap ni, sebab bendanya a bit complicated, tapi at the end of the day it just a simple CFA lah kita panggil, ataupun a simple formulation. Okay, so untuk kopi dia ada beberapa jenis processing lah. Kebiasaannya kalau saya nak cerita, bang jangan laju sangat. Jangan risau. Nanti kita share recording, jangan risau. Okay, recording so nanti boleh revision nanti, jangan risau. Azim memang kalau biasanya kalau orang masuk kelas Azim, memang Azim akan ajar laju begini sebab at the end of the day kalau korang terlampau fokus on one side, korang akan terlampau jadi nerd kopi. Dia macam terlampau fix sangat. So Azim tak nak korang jadi terlampau fix. Sebab kopi adalah barang-barang organik. Barang-barang organik ni adalah dia cepat tua. So kita kena tukar-tukar juga dia punya resepi. Tak boleh guna a fixed resepi. So hari ni kita tahu kena kenal dulu pasal kopinya macam mana dulu. Ya. Okay. So untuk blend, kebiasaan diorang akan campur a different type of coffee beans lah, which is diorang punya kopi akan lebih, kadang-kadang kopi untuk Guatemala ataupun Ethiopia, kopinya adalah lebih masam ataupun lebih acidic rasanya. So bila kita buat dekat espresso, sebab espresso ni dia lebih pekat tau. Bila lebih pekat, so bila lebih pekat dia akan lebih lebih pekat dan lebih, saya tak ingat ayatnya, tapi dia pekat lah, dia pekat dan sangat-sangat sensitif pula. Saya minta maaf lah, saya lupa ayatnya berapa, tapi bila kita buat kopinya terlampau masam, dia akan jadi lebih sangat astringent, which is rasa lebih Panadol dan sebagainya. Dia masam tapi dia pahit. Benda tu kita tak nak. Concentrate. Saya. Terima kasih Kak Khadijah. Okay, so dia lebih concentrate, bila lebih masam, dia lebih masam lah. Kalau dia pahit sangat lah rasanya. Itu untuk conclusionnya lah. Okay, so biasanya untuk kopi, dia ada beberapa processing. Tadi korang dah tahu. Ini adalah blend. Blend biasanya untuk lebih balance kan rasanya bila kita orang nak buat espresso. Sebab kadang-kadang kalau kopinya terlampau masam, dia akan produce kopi yang sangat-sangat masam untuk espresso. Dia macam tu je ceritanya. Okay, then itu adalah untuk kopi punya blend dan single origin. Yang kedua adalah kita panggil processing dia. So 3 jenis processing ni adalah sangat-sangat basic lah. Bila korang pergi dekat mana-mana coffee shop, diorang akan tulis benda ni, packaging ni. Okay, so Azim akan tulis benda ni. Okay, Azim akan bagi tahu korang macam mana korang nak differentiate korang punya type of coffee and macam mana korang nak rasa kopi tu yang betul-betul. Okay, so bila korang pergi ke coffee shop, korang akan nampak this kind of label. Okay, so ini adalah menandakan ini adalah single origin ya. Okay, ini adalah single origin. Korang masuk, saya nak kopi Brazil. Okay, ada tak ada masalah, kopi Brazil ada. Alamak, dekat bawah tak nampak. Tapi ini adalah salah satu Guatemala sebelah saja. Guatemala kopinya ada lebih kurang masam lah kopinya ya. Okay, and then ini adalah Guatemala adalah negara. Yang bawah ni adalah dia punya kita panggil
daerahnya. Dia punya daerah ataupun negeri lah dekat bawah ni. So bila korang tengok kopi ni certain varietal ataupun certain daerah diorang akan memproducekan different type of flavoring. Contoh kalau korang tengok, ini adalah single lagi satu lagi, ini adalah Ethiopia. So untuk Ethiopia dia akan produce rasa yang sangat masam acidic. So biasa acidic maksudnya acidic ke buah. Kalau rasa apple tu dia akan rasa lebih masam dan lebih manis. Itu adalah untuk apple hijau. Kalau untuk apple merah biasanya kopinya dia punya rasa akan lebih manis daripada masam. So macam tu jugalah kopi sebab kopi ni adalah buah. Buah asalnya ada gula, ada asid dan juga untuk kopi dia ada kafein dekat dalam tu. Itulah produce yang rasa pahit, masam dan manis. Okey. So untuk processing ada 3 jenis. Okey, yang pertama biasa kalau korang tengok dekat coffee shop dia orang akan tulis wash. Okey, untuk wash ni kebiasaannya kopi korang akan lebih masam daripada manis. And then dia lebih sekau sikit daripada proses yang lain. Sebabkan this coffee diorang akan memisahkan kopi tu dengan biji menggunakan air. And then diorang ferment satu malam. Okey, bila kopi dah fermentation ataupun proses penapaian, kopi korang akan lebih develop rasa-rasa yang acidity. Okey. Setakat ni faham ke? Setakat ni boleh tulis dekat ni apa benda komen ni. Okey. So agak-agaknya memang biasanya kopi memang diklasifikasikan begitulah. Bila korang pergi coffee shop, diorang akan tulis the description untuk korang tahu kopi tu daripada mana. Bila korang tahu je kopi tu dari mana, rasa dia akan sebegini lebih kurang lah. Kadang-kadang kopi daripada Indonesia rasa earthy, rasa chocolatey, rasa apa-apa yang rasa ke tanah-tanahan, tanah kacang ke apa benda dan sebagainya. Sebab diorang punya tanah dan diorang punya kualiti udara semua ada dekat sana. Okay, so untuk processing biasa wet wash biasa kopinya akan lebih masam daripada manis lah, standard. Okay, and then kebiasaannya orang-orang zaman sekarang diorang suka kopi yang dah kita panggil sun dried process ataupun dry process. Itu adalah proses pengeringan di dalam kopi ataupun diorang jemur dulu kopi tu, and then dalam masa berapa minggu diorang akan letak dekat dalam tempat pengasingan buah dan juga bijinya. So biasanya kopi untuk sun dried process ni kopinya akan rasa lebih kering daripada wet wash. Bila wet wash kopi korang akan masam lah sebab dia dah buat proses penapaian. Okey, untuk sun dried process ataupun dry process kopinya akan lebih kering di tekak. Kering di tekak memang standard. Dia tak pahit pun tapi dia kering kat tekak. So biasanya kalau untuk kopi sun dried kopi ni saya boleh cakap kita senang nak jual dekat kampung-kampung sebab orang tua dia tak suka minum kopi pahit. Dia suka minum kopi-kopi yang agak hit throat sikit. Benda tu. Saya dah survey market biasa kat kampung, kat Desa lah, kat Pahang ke, dekat Melaka, dekat Johor. Diorang semua memang suka definitely kopi, diorang memang suka minum kopi sun dried tapi diorang tak tahu pun standard untuk roasting. Untuk roaster diorang akan buat benda-benda macam ni supaya kopinya menempati cita rasa lokaliti. Okay, biasa kat bandar-bandar macam dekat Selangor, macam dekat Shah Alam, KL apa benda semua, diorang akan guna kopi yang ke arah wet wash, kebiasaannya lah. Ini apa yang saya nampak kat kebanyakan kafe-kafe yang saya kerja. Okay. So itu adalah untuk honey process, itu adalah untuk wet wash ataupun dry process. Okay, and then yang ketiga adalah honey process guys. Okay, honey process kebiasaannya kopinya biasanya untuk honey process kebiasaannya kopinya akan direndam juga dengan sugar layer yang ada di dalam kopi tu. Macam wet wash tadi, diorang tak ambil that sugar layer, diorang hanya akan ambil biji kopi saja. So that's why that kopi untuk wet wash biasa body dan masam dia lebih tinggi daripada biasa. Kalau untuk honey process kopinya direndam dan dijemur dengan gula yang ada sampai 12% humidity. And then kopi korang tu akan rasa lebih kau. Lebih kau, tak ada masalah. Bila korang nak buat untuk honey process, dia lebih sesuai kepada filtered coffee sebab dia punya kemanisan, dia punya lemak semua cukup untuk buat satu cawan kopi. Rasa dia memang cukup tapi mengikut variable yang saya akan bagi sekejap lagi. Okay. So,
itu adalah untuk processing. Okey, bila korang dah tahu, bila korang pergi coffee shop, korang tahu saya suka kopi daripada India. Kopi India je semua kopinya semua rasa semua rasa apa orang cakap, rasa herbal, rasa spices, bukan rasa chili dia rasa spice. Dia rasa macam kayu nipis, licorice, macam-macam dan sebagainya. Kena tengok proses kopi tu baru tahu halal. Okey. So untuk proses kopi kebiasaannya diorang hanya pakai air ataupun matahari sahajalah. So jangan risau, tak ada apa-apa minyak. Okey, benda-benda tu kena tengok kepada tukang bakarnya. Tengok minyak apa yang dia pakai. Tapi sekarang orang tak pakai minyak lah. Sekarang orang menjuk je kat dalam tu, letak je coffee bean kat dalam tu. Okey. Alright. So sekarang ni yang korang dah tahu adalah processing. Okey, dan kita pergi ke roasting profile. So untuk roasting profile, korang akan tahu kopi tu daripada mana, and then korang akan tengok that kopi dia punya warna. Okay, so biasanya jenis-jenis warna dalam kopi biasanya ada 5 ke 6 tak silap saya ada 6 kot. Dia ada light to medium, medium to dark dan juga dark. Ada 5 kan? Yes, saya. Okay, so basically untuk nak senang cerita bila korang nak start berniaga ke apa benda korang nak start minum kopi. Senang cerita, korang kena tahu, okay, kopi biasa digunakan dekat medium ataupun medium to dark. Okay, so itu adalah recommendation saya. Tapi kenapa ada orang brew light? Okay, sebab light ni adalah lebih acidic bila dia roast kopinya. Okay, so bila korang nak buat untuk espresso, kopinya akan lebih intense dan concentrate masamnya, so tak sedap. So lebih sedap untuk di brew dekat filter coffee. Sebab apa? Sebab masa untuk brew kopi di dalam manual brew adalah lebih lama daripada espresso. So that's why korang kena brew lebih banyak daripada lebih lama daripada dark roasted coffee. Dark roasted coffee diorang dah fully develop ataupun over develop masa diorang roasting coffee. So that's why dia lebih sesuai digunakan untuk espresso, sebab espresso adalah fast coffee. Okay, so untuk filtered coffee korang boleh guna light to medium ataupun medium roasted coffee yang disuggest. Okay, so jangan confuse korang nak minum kopi yang macam mana, tapi Azim tak suggest untuk dark roasted coffee. Tapi kalau korang hisap rokok, korang suka rasa-rasa asap, suka rasa-rasa kayu, saya tak kisah. Silakan beli dark roasted coffee, minum sampai pening. Tapi saya takut satu hari bila korang minum dark roasted coffee, akan tangkap sekat belakang ni. Dia akan sakit kat belakang ni, sebab tak tahu kenapa. Sebab most of it dulu saya banyak minum kopi dark roasted coffee, dia memang sakit kepala. Ini kawan saya pun sakit kepala, so saya berubah kepada medium roasted coffee. Then dia punya kopi lebih senang nak brew. Okay, lebih senang nak brew ataupun lebih short dia punya time, ataupun lebih lama kita nak extract dia punya kopi, lebih senang cerita. Sebab dark roasted coffee ni dia cepat sangat nak brew. Bila dia cepat sangat nak brew, tak banyaklah kopinya nak dapat, betul? So that's why kadang-kadang untuk dark roasted coffee diorang pakai 20 gram untuk dapatkan brew time ataupun extraction time yang lama sikit. Biasanya untuk dark roasted coffee korang kena brew kopi lebih kurang dalam 25 saat untuk espresso. Kalau korang nak guna dark roasted untuk filter coffee, silakan, tak ada masalah. Okay, saya takut terkejut lah korang minum je lagi kan. Apa yang pahit benar ni? Tak sedap lah, apa benda ni kan. Jangan marah saya sebab saya dah bagi tahu korang medium to dark, sebab kopinya adalah lebih balance, tak masam sangat, tak pahit sangat. Lagi hitam, lagi pahit, lagi light, lagi masam. Itu konklusi untuk roasted profile. Okay, so itu adalah untuk jenis-jenis processing, jenis-jenis roasting, jenis-jenis blend dan juga single origin. Okay, so biasa single origin adalah kopinya adalah daripada satu negara, satu daerah, satu varietas, satu tanaman, semuanya satu. Okay, kalau untuk blend dia akan campur different type of country untuk rasa kopi yang lebih balance daripada segi acidity, bitterness dan juga sweetness. Dark roasted beans boleh brew manual, tak ada masalah, tapi kena saya betul. Sebab bila orang dah roast kopi tu sampai hitam, kenapa kita nak brew dia temperature tinggi-tinggi? Nanti hangit lah kopinya. So kita tak nak kopi tu hangit. Yang objektif dia sekarang, bila kita nak buat kopi, kenapa kita kena tahu different type of varietas dan proses section apa semua. Okay, because sebab kita nak control
temperature air, berapa ratio kita nak kena pakai, berapa lama kita nak brew kopi tu. Dia ada banyak dia punya variable dia. Okay, so itu adalah untuk kopi. Okay. And then kalau korang nak tahu, okay, kalau kebanyakan korang biasanya untuk history kopi ni, okay, kalau korang tengok kafe-kafe yang ada sekarang ni adalah daripada culture Arab sendiri sebenarnya. Sebab zaman-zaman dahulu, okay, kopi diorang makan diorang tak suka, tapi lepas tu diorang dah buat kopi apa benda semua, okay, diorang nak share dengan semua orang, diorang buka this coffee house. Sebab dulu tak boleh nak minum agak, so diorang minum kopi banyak-banyak. Itu adalah history apabila kenapa kafe tu dibuka pada zaman-zaman dahulu sampailah sekarang. Sebab kalau korang tengok, okay, kopinya akan lebih kafe-kafe akan lebih cantik dan lebih cozy untuk lepak, because itulah culture kopi sebenarnya. Nak minum kat rumah saja pun boring juga, tak ada orang nak melayan kan. Minum tengok ini tengok kita. Tu tak syok juga tu. Okay, so itu adalah untuk kopi. Okay, then yang kedua. Okay, yang pertama adalah pasal kopi. Korang dah tahu. Ini basically roughly lah. Korang nak tahu lebih, korang boleh masuk lah, boleh belajar dengan saya nanti. Specialty coffee merujuk single origin. Ya, saya betul. Okay, so kebanyakan orang Malaysia, okay, diorang suka minum kopi yang macam mana? Okay, kebanyakan lah guys, okay, diorang akan minum kopi yang tak pahit, tapi mesti banyak air. Korang perasan tak? Memang standard macam tu bang. Kan? Tak pahit pun. Kan? Tapi dia just nak kopi tu ada rasa bitterness sedikit. Okay, diorang tak tahu that kopi tu rasa masam ke, rasa manis ke, rasa coklat ke, rasa buah ke. Benda ni lah yang kita nak kena share dengan member kita. Diorang dah tahu nak minum kopi macam mana, tapi diorang tak tahu nak appreciate kopi macam mana. Benda tu. Okay, so korang dah tahu pasal kopi. Okay, then kita pergi yang kedua. Alright, so yang kedua adalah kita panggil benda tu adalah coffee grinder guys. Coffee grinder. Kebanyakan kawan-kawan saya ataupun banyak-banyak orang tanya saya, grinder ni. Grinder apa yang korang nak guna ni? Saya rasa macam Starbucks dah okey kat Malaysia. Starbucks kita kena thank you diorang lah, sebab basically diorang yang tolong kita expose more pasal kopi ataupun kita spread more kopi. Diorang yang start dahulu and then orang lain akan pergi kopi Starbucks tak sedap dia pergi tempat lain lah. So ada juga orang yang serve kopi better than Starbucks. Kita tak boleh nak lawan Starbucks sebab diorang ada nama. Kita hanya boleh control kualiti sahaja. Kalau nak cakap lawan Starbucks bang, 30 tahun pun tak tahulah boleh lawan ke tidak bang. Relax janji kita berjanji kasih kopi dekat orang, kopi yang manis. Itu aja ceritanya. Okay, so untuk grinder kebiasaannya bukan specialty kopi pada grade kopi 80. Betul lah tu. Kopi specialty memang 80 ke atas. Kalau lebih daripada tu adalah BOD, COD apa benda kopi. Dia ada grade dia. Okay, so untuk yang kedua adalah coffee grinder. Okay, untuk coffee grinder biasanya ada dua sahaja dia punya bulb ataupun dia punya blade dekat dalam tu. Blade untuk grinder kebiasaannya dia ada conical dan juga apa kita panggil conical burr dan juga flat burr. Okay. So untuk grinder yang sesuai untuk kalau korang nak berniaga, kebiasaannya kita akan guna flat burr itself. Sebab kalau korang nak jual espresso, kalau untuk espresso kita akan guna flat burr kerana dia adalah lebih laju daripada conical burr. Tapi ada juga conical burr yang laju sama juga dengan flat burr, tapi untuk conical burr biasa diorang tak sesuai dengan espresso itself, sebab dia hanya offer korang yang terbaik adalah medium to coarse grind size sahaja. Kalau untuk fine kita akan guna flat burr. Sebab dia punya burr tu lebih rapat daripada conical burr itself. Okay, so korang boleh google gambar-gambar burr grinder dan sebagainya. Okay, so untuk espresso kita akan guna flat burr. Untuk filter kopi, kalau tiba-tiba korang nak jual filter kopi dekat customer dan sebagainya, okay, saya tak suggest lah kalau korang nak mega filter kopi dekat Malaysia ni, sebab dia belum sampai lagi dia punya wave tu, dia punya market tu belum sampai lagi. So now kita try je expose dengan espresso itself.
korang boleh guna flat burr daripada conical burr. Sebab biasa conical burr digunakan yang dekat hand grinder tu. Biasa untuk apa kita panggil hand grinder tu pun a bit tak konsisten juga, sebab kadang-kadang conical burr dia akan bagi korang grind size yang tidak sama. Kadang-kadang bulat, kadang-kadang petak, kadang-kadang tiga segi, macam-macam lah. So benda-benda tu dia akan create a lot of channeling, kopi korang akan cepat turun. Dia tak sampai lah, kira tak semua kopi yang akan dissolve masuk dalam cawan. So that's why you guys need a good grinder. So example grinder yang paling baik sekarang, mengikut budget, Comandante tu bang adalah bangsawan sangat. Biasanya dia adalah harga dia lebih kurang 1000 sahaja. Walaupun dia hand grinder, tapi dia lebih laju daripada hand grinder yang 200-150 ke bawah. So tapi sekarang ni kalau korang nak senang, kita perlukan bantuan daripada mesin, kita beli grinder yang ada motor. Biasa motor yang lebih tinggi dia akan grind kopi yang lebih cepat daripada biasa. Biasa untuk espresso, dan namanya pun espresso, kopi cepat. So kita memerlukan kopi yang kita memerlukan grinder yang lebih laju. Kalau boleh kita nak bawah 5 second, kita dah boleh dapat a single dose. Benda tu. Grinder yang elok biasanya untuk rumah kita akan pakai Eureka lah. Tak kisahlah Eureka apa pun, ikutlah mana-mana. Tapi kalau dekat Facebook sekarang, dorang biasa akan bagi tahulah ada David jual Rakia lah, S70, AD600. Tak kisah, sahaja, not bad. Kalau korang dapat flat burr, recommendation Azim adalah flat burr. Flat burr which is 56 ke berapa mm dia punya burr tu, dia besar jugalah. Kalau burr tu cantik, motor kuat, korang ambil lah. Biasa harganya adalah 1,500 ke atas. Biasa kalau korang ambil grinder ni, korang dah tak payah nak beli banyak kali lah. Blender biasa tak uniform nak. Ya betul. Jangan pakai blender guys. Korang ni apa yang suka sangat lama grind kopi? Termenung tau ke depan tu. 2 minit pun tak halus. Serius. Korang duk pening-pening. So that's why cari grinder yang ada timer. Cari grinder yang ada timer dan lebih senang untuk korang control korang punya dosage. So korang akan less wastage. Grind pakai Thermomix, ikut kamulah bang. So biasanya itu adalah untuk grinder yang terbaik. Grinder yang paling baik sekali adalah memang orang cakap apa, memang henyak lah macam mana pun, 100 cup ke 80 cup korang boleh usah Fiore Zengato. Itu kira dalam 3 ke 4 ribu lah standard. Eureka untuk kafe lambat sikit lah bang. Dia lambat sikit bang. Sebelum adanya grinder yang ada sekarang ni, biasanya diorang akan guna batu lesung lah kebiasaannya. Orang-orang kat Ethiopia diorang boleh membawang bang, sama je bang. Diorang boleh membawang. Hari ni buat apa kan? Nak tunggu kopi tu halus ni pasal. So kalau kira korang budget korang tak berapa nak cun untuk grinder, korang boleh usah dahulu Rakia apa lah. Rakia gitu. Biasa harga dia lebih kurang dalam 300-400. It's the best untuk espresso. Kalau korang nak cari grinder untuk filtered coffee, boleh guna kita panggil Akira. Dekat Shopee ada jual. Kalau korang tengok Akira yang 100 lebih, itu adalah kopi ori. Kalau lebih kurang 3 ke 500, itu adalah ori. Tadi yang 100 lebih itu adalah kopi ori. Right. So WPM, dah namanya pun Well Home Pro, memang sesuai digunakan untuk rumah. So untuk grinder Ferronzato, saya Ferronzato. Grindernya memang henyak pro, saya cakap dengan abang. Tapi kalau nak baik sikit, sila angkat Enfim ke macam-macam, ada banyak lah. Tapi kalau tak ada bajet cantik sikit, angkat saja AD600 ke S70 ke mana-mana yang David jual yang harga 1,500 ke atas. Because dia punya motor lebih cantik, lebih kuat. Dia punya burr lebih lebih kuat dan lebih tahan panas. Saya. So itu adalah untuk grinder. Yang ketiga kan, ini yang ketiga sangat-sangat penting. Bila korang nak start berniaga, biasa Azim akan start berniaga, Azim akan buat espresso je lah bang. Senang, tak payah nak pening-pening. Satu benda tu boleh buat macam-macam. Satu benda tu espresso tu boleh buat latte, boleh buat cappuccino, boleh buat dirty matcha, macam-macam boleh buat. So kita main saja espresso, korang henjut sekali, korang boleh terus berniaga satu hari 20 cup, 30 cup, 40 cup, tak ada masalah. Tapi yang ketiga ni adalah kita panggil espresso machine.
Kalau korang nak buat untuk filter kopi pun boleh, tak ada masalah. Okey, nanti kita boleh, kalau korang nak belajar, korang boleh PM Azimah, Azim akan ajar macam mana korang nak buat filter kopi, macam mana nak jual dan sebagainya. Okey, so untuk Timos itu, oi bang, jangan bang, lengoh tangan bang, sini. Boleh sadar tengok saya, walaupun saya kurus, tengok ni. Timos itu je pasal bang. Itu yang saya nak angkat, Komandante, insya-Allah. Okey, alright. So, itu adalah untuk grinder. Yang ketiga adalah espresso machine. Okey, untuk espresso machine guys, okey, benda ni sangat-sangat, orang cakap apa, orang tak tahu. Orang tak tahu nak beli macam mana, orang tak tahu nak beli apa, orang tak tahu nak faham espresso machine ni macam mana. Okey, biasanya untuk espresso machine guys, okey, diorang kena ada kita panggil boiler, okey, which is korang kena ada boiler yang baik lah kalau korang percaya yang mesin yang murah-murah. Espresso machine yang memang kasih korang memang untuk buat espresso sahaja. Biasa harganya 300 ke 500. Okey, tu kalau korang nak buat latte art lah, kalau korang nak buat macam-macam eksperimen dengan mesin tu, saya takut korang yang mengamuk. Saya takut korang aja yang mengamuk. Okey, so kalau biasanya untuk espresso machine kita akan bagikan 3 jenis lah. Okey, tapi ada banyak, dia ada lever, dia ada semi automatic, dia ada automatic, dia macam-macam. Okey, tapi apa yang kita nak start, bila kita nak start belajar buat kopi, better kita cari manual machine, which is kita on sendiri, off sendiri. Okey, tapi untuk boiler, ini yang sangat penting. Kalau korang nak ikut, korang nak cari level ke, korang nak cari semi auto, itu korang punya pasal, itu style korang, ikut kesenangan mana yang korang nak. So biasanya untuk boiler dia ada dua lah, dia ada single boiler, dia ada double boiler. Ada heat exchanger, biasanya dia lembab sikit daripada dia laju sikit daripada single boiler. Biasanya single boiler, kopi korang akan rasa memang sangat-sangat kasar. Sebab macam mana saya boleh tahu benda ni? Okay, kebanyakan awal-awal dulu saya study, saya ajar student-student saya, diorang pakai mesin yang macam Morphy Richard, Dondim, apa benda mesin yang memang steamer dia tu bang, ni besar ni steamer dia tu kelakar. Macam mana nak steam susu, macam mana nak kasih pusing cantik, macam mana nak kasih tekstur susu tu betul-betul ngam. Tak boleh bang, sebab pressure dalam boiler tu tak cukup kuat kalau korang pakai single boiler. So that's why untuk single boiler, kalau korang enjoy espresso sahaja, silakan beli mesin espresso sahaja. Okay, tapi kalau korang rasa korang nak minum latte, korang nak minum cappuccino, korang nak minum ice latte, apa benda yang berkaitan dengan susu, berkaitan dengan flavor dia, sila cari double boiler because dia lebih sedap untuk main latte art dan kopinya akan lebih lembut. Because dia punya equipment, dia punya barang-barang yang dalam mesin tu a bit different lah. Macam nak senang cerita, lagi mahal korang letak korang punya bajet, lagi sedap lah mesin tu untuk produce that coffee. Dan lebih laju, senang cerita. Okay, alright. So untuk mesin yang paling baik sekali lah untuk korang start. Untuk korang start beli mesin yang macam mana? Okay, saya suggestkan korang cari double boiler. Okay, cari saja double boiler, tak kisah mana-mana pun. Kalau korang ada budget dalam 2-3 ribu dah boleh dapat dah sekarang. Okay, 2-3 ribu korang boleh dapat yang mesin yang boleh produce kopi yang boleh produce kopi 20 ke 30 cup dalam masa satu hari. Okay, lebih kalau macam laju sangat kan, nanti mesin tu jam. So kiranya memang kena up budget lah untuk mesin tu tak breakdown cepat. Okay, so kalau untuk mesin yang untuk start, saya suggestkan sila pakai Milesto ataupun WPM. Untuk mesin espresso, untuk baru start, serius saya dah tipu, WPM ataupun Milesto. Nak bajet padu sikit, kita boleh cari lebih kurang dalam bajet atas 2,000 ke atas untuk mesin sendiri, mesin sahaja. Okay, so kalau korang ada bajet lebih kurang dalam 10 ke 15 ribu, silakan angkat Lamak Toko ke, Lilik ke dan sebagainya sebab dia punya production lebih laju. Okay, so untuk home base, untuk home base seperti Gemilai, Milesto, WPM, apa lagi, Dilonggi dan sebagainya. Tapi kalau korang nak berniaga, janganlah cari mesin-mesin yang low end sebab dia akan menyusahkan diri sendiri. Korang akan start, aku malas betul lah nak buat kopi, banyak betul kerja ni, orang nak buat cepat kan. Dia jadi satu cawan dekat 5-6 minit dah macam masak nasi goreng.
So that's why carilah mesin yang elok sedikit. So untuk korang buat kopi dengan sangat-sangat cepat. Breville. Okay, so untuk dekat rumah, Breville adalah yang paling best sekali kalau nak diikutkan sebenarnya dekat rumah. Serius. Sebab mesin Breville ni dia sangat-sangat convenient. Sebab apa tahu? Dia ada grinder sebiji, dia ada group head, dia ada boleh steam sekali dan semua benda. Kau nak bawa balik kampung, kau nak pergi camping apa semua, janji ada elektrik ke? Tu untuk home, untuk family use boleh, tak ada masalah Breville. Kalau untuk berniaga, saya takut dia jam. Serius, saya takut dia jam. Takut korang yang, oi, pak mesin tu. Oh, tak syok bang, tak syok. Okay, alright. So itu adalah untuk mesin. Okay, and then yang terakhir guys, benda-benda yang terakhir, macam mana korang nak dapat kopi-kopi yang baik? Dia adalah bergantung kepada satu orang sahaja. Okay, so apa benda yang terakhir ni adalah baristanya sendiri. Orang yang operate mesin, orang yang operate grinder, orang yang manipulate coffee itself. Okay, so barista dia kena kenal apa itu kopi. So bila korang ada kopi dekat rumah, saya nak korang study benda-benda ni. Korang kena study, okay, negara mana, kenapa kopi ni rasa macam ni, and then kenapa kopi ni ada taste note. Korang kena Google. Biasa korang tengok korang description ni, korang try lah Google untuk belajar lebih lanjut. Sebab different type of negara dia akan bagi kopi different taste note ataupun flavor profile. Okay, so Gemilai okey tak? Gemilai okey sahaja, 3605 yang paling baik sekali kalau untuk kat rumah. Steamer dia pun sedap, tak ada masalah. Korang boleh buat latte art in 3 weeks in no time kalau dengan coach yang betul. Okay, alright. So itu adalah untuk tadi kita cerita pasal kopi, kita dah cerita pasal apa kita panggil grinder, kita dah cerita pasal mesin, and then the barista itself. Okay, so basically barista adalah seorang tukang buat air yang profesional. Biasanya dah di-train macam mana nak buat kopi yang betul-betul mengikut standard yang ada, and then diorang boleh olah mengikut apa kita panggil, mengikut kreativiti yang ada. Okay, so basicnya barista diorang kena tahu 3 benda. Okay, benda pertama adalah diorang kena tahu pasal kopi, macam mana diorang nak brew kopi tu dengan sedap dan sebagainya. And then yang kedua, diorang kena tahu this coffee line adalah service line. So which is korang kena tahu nak cakap dengan customer macam mana. Kalau customer tanya, bang kopi apa yang sedap sini, takkan abang nak cakap ais latte. Kadang-kadang customer tak minum pun ais latte. Bang bila minum kunyit-kunyit waktu pahit bang, pahit, tak sedap. So korang dah koyak kat situ. So macam mana korang nak handle benda-benda tu? Kita panggil communication service, communication apa kita panggil ya? Communication skill geng. Okay. So and then yang keempat adalah yang ketiga untuk barista adalah kita panggil benda tu production. Which is korang nak tahu buat kopi tu laju ke tidak, korang nak tahu kopi tu keluar cantik ke tidak, almost every single time, konsisten ke tidak, and then customer dapat ke tidak kopi tu dengan cepat ke tidak, dan sebagainya, macam-macam. So itu adalah barista skills. Itu adalah satu scope yang sangat-sangat besar. Saya bagi tahu yang roughly saja. Satu barista 30 job scope. Kalau ada orang panggil apa, kipas tu lah dengan basuh. Kalau ada tandas kat belakang, tandas tu lah dengan basuh. Padahal dia yang buat kopi. Tapi itulah yang terbaik untuk menjadi seorang barista. Baik bang, siap. Dia waiter, dia lah waiter bang. Dia buat kopi, dia lah buat kopi. Okay, so boleh suggest tak kelas barista dekat mana? Ada banyak lah. Ada dekat DCA, ada barista di Asia dan sebagainya. Aku suka kopi ni pun ada buat. Okay, so itu adalah untuk 4Ms lah kita panggil. Basically kalau korang nak start berniaga, 4 benda ni dulu korang kena refer. Kopi apa yang korang nak kena jual, grinder apa yang perform untuk korang guna dekat kedai, mesin apa yang baik untuk korang sustain korang punya production, and then yang keempat adalah barista, which is barista yang boleh suggest kopi yang baik dan a good customer service. Itu aja 4 benda ni. Untuk cost dan sebagainya, apa benda semua tu, it will come along the way. Kalau boleh, kalau korang ada budget untuk kecil-kecil, korang buat saja untuk starting. Kalau korang nak list apa benda semua, Azim boleh bagi. Nanti korang just contact Azim. Azim boleh tolong korang macam mana korang nak start buat berniaga, nak supplier apa semua, Azim boleh tolong. Okay, alright. So 4M. M yang pertama adalah Machina, yang kedua adalah Miskela, yang ketiga adalah Machina Nozen, the grinder. And then yang keempat adalah the barista itself ataupun Mano. Yang pertama tadi adalah the machine,
the blend, the grinder dan juga the hand ataupun barista itself lah. Ini 4M lah, biasa standard barista semua tahulah. Okay, alright. So saya belum try kopi encik tapi memang dah excited nak cuba 2. Okay, kopi 2 tu memang baik lah. Saya tak tipu lah sebab tu kalau dia mahal. Okay, kalau barista dekat Pening dan Kedah ada tak? Ada tapi saya tak buat lah buat masa sekarang ni sebab tengah COVID. Okay, alright. So marilah Hazim share pasal these 4 main variables. Okay, so basically memang standard apa yang Hazim ajar dengan orang adalah 4 basic variable ni sahaja. Biasanya yang pertama adalah grind size, yang kedua adalah dosage, yang ketiga adalah kita panggil water yield ataupun dosage. Water yield untuk espresso, total keseluruhan espresso, yang keempat adalah time. So 4 variable ni kebiasaan dia bila korang guna this kind of any kind of method which is espresso ke pour over ke mocha pot ke apa benda ke, tak kisah apa-apa pun, 4 variable ni yang akan take charge for untuk one single brewing. Tak kisahlah korang nak buat kopi apa pun, carilah kopi apa pun, nak kasih orang kasih kopi luar ke kopi Indonesia ke, 4 variable ni yang akan bagi korang a perfect brew. Not perfect tapi it's almost there sebab dia main dekat plus minus dekat situ sahaja. Okay, so biasanya untuk these 4 main variable, 4 yang pertama adalah grind size, kehalusan yang macam mana yang korang nak guna. Okay, Azim bagi korang just imagination lah. Okay, korang jangan nak pening-pening. Okay, berapa halus untuk espresso, berapa halus untuk pour over, berapa halus untuk mocha pot. Okay, macam ni je bang. Okay, bila kopinya pakai mesin espresso, kopinya kena halus macam bedak. Bedak kasar sikit. Korang boleh rasa that kopi. Boleh rasa. Korang boleh rasa. Bila korang pegang, dia akan jadi halus banyak. Dia akan jadi, dia melekat-lekat kat tangan ni. And then korang ada rasa biji-biji sikit. Kalau korang rasa that kopi lebih banyak macam scrub, boleh buat scrub pun. Itu adalah untuk pour over. Ataupun aeropress, sebab dia kasar banyak, halus sikit. Standard memang macam tu kan. Kalau korang pergi mana-mana, kalau korang grind kopi mengikut different grind size, dia akan rasa itu. Itu adalah feeling ataupun kita panggil sensory skills lah, macam mana korang nak differentiate dia punya grind size tanpa membazir masa. Sekejap lagi kalau korang try, korang nak pergi letak dalam mesin lah, korang nak pergi brew lah, dah membazir 5-6 minit. So bila kita buat benda macam tu, dan kita tengok dia boleh dah ngam mangkuk ni, Okay, so itu adalah untuk grind size. Kalau kopi korang terlampau halus, okay, bila korang dah dapat a perfect grind size untuk every kind of method, okay, kalau korang dapat that grind size terlampau halus, kopi korang akan terlampau pekat, masam dan hangit. Standard. Itu standard guys, itu standard. Okay. And then kalau kopi korang terlampau kasar, kopi korang akan rasa hangit, banyak air dan juga pahit. Kasar sangat pahit, halus sangat masam, tapi dia still hangit. So that's why kita nak dia kat tengah-tengah, standard. Okay, kopi ni tengah-tengah aja ceritanya. Okay, so biasa, and then untuk itu adalah untuk grind size. Rasa hangit disebabkan oleh rasa hangit adalah disebabkan overbrewed, underbrewed, apa-apa yang under ataupun over. Terlebih masak, okay, di bawah temperature yang sangat-sangat tinggi akan menyebabkan hangit. So kiranya dia punya temperature pun nak kena balance, dia punya kopi pun nak kena balance, so that dia akan ngam dua-dua. So kalau dia tak balance, terlaju sangat, terperlahan sangat pun tak boleh. Kopi akan rasa hangit standard. Unpleasant lah senang cerita. Okay. So untuk mocha pot, saya minta maaf lah. Mocha pot ni biasanya saya last time saya guna hanya untuk intense kopi sahaja. Bila buat, bila saya brew kopi tu, dia punya rasa memang saya tak minat lah senang cerita kan. Sebab dia punya kopi laju-laju. Yes, kadang-kadang it just make a okay coffee lah. It just doesn't make wow coffee. So dengan espresso korang boleh buat wow coffee ataupun dengan pour over, sebab korang boleh control a lot of variable. Lagi banyak variable korang boleh control, lagi sedaplah kopi tu sebenarnya. Okay, so itu adalah untuk grind size tadi. Okay, yang kedua dosage, berapa gram korang nak kena letak. Ini adalah ratio guys. Ratio ni benda yang mudah sebenarnya. Berapa banyak nak masuk, berapa banyak nak keluar benda ni. So bila korang dah banyak masuk benda-benda macam ni, okay, korang tahu, okay, saya masuk 15 gram, kalau saya nak buat espresso, saya kena darab lebih kurang 2.
So kalau 15 adalah 2 jadi 30 dan 30 adalah total water yield. So which is berapa in total untuk korang dapatkan a full espresso. Okay, 1:2 akan bersamaan dengan Z. Standard dia macam tu sahaja. Korang jangan nak pening-pening. Saya nak buat 1:3, buat bang. Nak buat 1:4, buat aja bang. Serius. Korang kena rasa espresso dahulu and then baru korang fikir macam mana nak buat latte, macam mana nak buat cappuccino, macam mana nak buat flat white dan sebagainya. Sebab bila espressonya tak balance bang, abang letaklah hazelnut syrup ke, caramel syrup ke, kopi pekat ke apa benda yang pekat untuk maniskan kopi tu, dia tetap takkan balance. That's why kita tahu berapa gram nak masuk, berapa grind size yang macam mana yang sesuai. Okay, so untuk espresso biasanya kita orang akan guna lebih kurang dalam 18 gram hingga 21 gram standard. Itu standard dekat kafe. Tapi untuk kafe yang dah belajar dengan SCAA dan sebagainya, diorang akan pakai standard 18 gram hingga 20 gram sahaja. Kalau untuk mesin yang low end ataupun memang dia punya diameter portafilter lebih kecil sedikit, kita akan pakai lebih kurang 7 hingga 14 gram. Standard 7 hingga 14 gram untuk espresso. Untuk low end machine ataupun dia punya diameter portafilter adalah kecil. Kalau portafilter dia besar 58 mm ataupun besar sikit dia punya boiler dan sebagainya, kita pakai 18 gram hingga 20 gram sahaja. Okay, so mesin mesin pula. Biasa untuk dosage korang kena tengok untuk espresso adalah sebegitu. Kalau untuk filtered coffee ataupun apa-apa manual brew, korang boleh pakai daripada 15 gram hingga 25 gram. Benda ni korang boleh pakai. 18 gram kira satu shoot. Satu shoot 18 gram tu adalah kira double shot. Which is that's why pakai nisbah. Kalau single shot pakailah 1:1. Kalau double shot pakailah 1:2. Dia adalah sebegitu. Okay. Right. Tapi sekarang kalau korang nak buat latte, cappuccino, long black, americano, kita pakai aja double shot. Baru cukup rasanya sebab korang kan kita cawan besar-besar. Biasa kalau korang pakai cawan-cawan kecil macam bawah 150 ml, boleh pakai single shot which is 7 hingga 14 masalah. Air digunakan perlu dirawat. Kalau boleh buatlah, kalau tak ada pilihan silakan buat. Okay, so untuk filter coffee biasanya ada 15 gram 25 gram. Okay, yang the best ratio, the best recommendation dosage adalah 15 gram untuk any kind of filtered coffee. Okey, kalau untuk siphon 20 gram. Kalau korang tengok korang punya filter tu lebih apa kita panggil lebih padat seperti paper filter ataupun yang kecil tu, korang kena pakai fine grind size lah standard. Kalau korang pakai metal filter, korang kena pakai dosage yang lebih tinggi sebab lubang-lubang filter dia besar. So air dia lagi cepat lalu. So kita kena pakai dosage yang lebih besar sikit so that dia akan tahan air tu lebih lama daripada biasa. Okay, so and then untuk brew time, dosage korang dah tahu. Untuk espresso standard adalah 18 gram hingga 20 gram. Standard itu bang. Okay, untuk filter kopi adalah 15 gram hingga 25 gram. Korang boleh try eksperimen satu. Filter kopi lagi best untuk eksperimen dosage sebenarnya. Sebab bila korang minum, korang boleh dapat differentiate different kind of aroma, acidity, flavoring, aftertaste. Benda-benda tu korang boleh differentiate sebab filter coffee dia lebih banyak, dia punya lebih panjang ataupun lebih luas dia punya flavor range dia. Macam espresso kat sebelah-sebelah aja. Kalau biasa kopi standard apa yang kita tahu adalah manis, masam, pahit. Manis, masam, pahit standard. Okay. Masam, pahit ini adalah variable atau flavor note yang ada dalam kopi. Kalau kita brew kopinya terlampau lama sangat, kopinya akan masam standard. Kalau kopi terlampau terlampau kasar, kopinya akan lebih hangit ataupun berair. Pahit lah, standard pahit. Kita tak nak benda pahit ni. Okay, alright, brewing time. Okay guys, mari kita buat brew time. Biasanya untuk filter kopi, biasanya brew time adalah lebih kurang daripada 2 minit setengah hingga 3 minit setengah. Lagi hitam kopinya, lagi cepatlah korang nak kena brew. Standard. Biasanya kalau kopinya lagi light, kopinya akan lebih masam ataupun lebih cepatlah korang kena brew kopi tu. Standard je memang macam tu je lah. Untuk espresso adalah 25 saat hingga 35 saat standard. Okay, kalau korang lebih 25 saat, kopi korang akan hangit. Kurang pun kopi akan hangit juga lebih kurang.
Okay, alright. So itu adalah untuk how you want to brew a variable, how you want to brew a good coffee. Itu adalah estimation yang Azim bagi sebanyak sedikit. Itulah dia. Itulah filter coffee. Ya, saya. Okay. Apa-apa yang menggunakan tangan sendiri. Okay. Untukkan kopi itu apa semua itu adalah manual brew. Semua espresso machine boleh brew like roast bean. Boleh, tak ada masalah, tapi tak direkomend. Okay. So mari Azim cerita macam mana Azim start a coffee shop itself. Okay, apa yang Azim bagi tahu korang tu adalah sebenarnya basic untuk start coffee shop. Azim nak kena tahu berapa banyak equipment yang Azim nak kena ada. Itulah bendanya sebenarnya. Okay, korang dah tahu nak buat kopi yang sedap macam mana. Korang dah tahu variable yang patut korang buat. So, korang tak ubah banyak benda yang ada dalam menu korang. And then bila korang tak buat R&D yang banyak, korang akan ada less wastage lah. Biasanya saya tak nak korang buka kedai, tiba-tiba korang tak nak buka kedai. Sebab apa? Korang tak tahu basic espresso itself. Basic macam mana nak buat kopi yang sedap dan sebagainya. Okay, alright. So, Azim biasa akan start beli mesin, beli grinder, beli kopi. Park meja, letak saja dekat mana-mana. Okay, kalau boleh cari saja mana-mana electric sources dan juga air 5 ke 7 liter. Standby sahaja, letak saja meja. Okay, sebab sekarang orang dah berani nak minum kopi sebenarnya. Korang jangan risau kalau korang nak beli kopi. Saya nak jual kopi RM10. Boleh, tak ada masalah. Tapi korang punya kopi tu dah okey ke belum? Korang punya kopi tu dah balance ke belum? Kopi korang tu dah confident ke korang nak bagi dekat orang? Okay, bagi dekat anak beranak pun tak apa. Bagi je dekat anak beranak, serius. Bagi je dekat anak beranak, kasih diorang rasa. Kalau 5 orang dalam rumah cakap sedap, tiap-tiap hari, silalah buka kedai. Sebab apa? Sebab kita boleh share more good coffee to the others. At the same time, dia boleh mendatangkan profit dekat kita juga. Okay, korang boleh cari dekat Shopee, boleh je cari meja panjang, meja standard. Okay, meja standard yang kat meja tuition tu, cari je, park saja meja kat situ. And then kalau boleh korang cari je rack. Okay, rack gajah tu. Okay, budget lebih kurang dalam 2-300 korang dah boleh start lah. Kemah lebih kurang 300-400, cari yang standard sahaja. Okay, so mesin budget saya bagi korang adalah 2,000 untuk yang basic standard sahaja untuk korang start. Sebab saya faham ada certain orang diorang nak berniaga di coffee sebenarnya, tapi diorang tak cukup budget untuk diorang start. Tapi kalau boleh korang build sikit. First kali apa yang korang nak kena faham, apa yang korang nak kena tahu ialah benda ni. Kenal kopi ni dulu, cari method dia apa yang sesuai. Kalau korang tak ada mesin, cari method apa yang sesuai, yang korang biasa buat. Kalau korang rasa is the best, bukalah table, pergilah jual kat depan. Tapi apa benda yang pertama sekali yang korang kena buat adalah korang share dengan orang, share dekat social media. Just share dekat social media kopi yang korang macam ni. Bila korang buat, kopi saya rasa macam ni, korang just share dekat social media. Share dekat peminat kopi atau benda semua yang korang boleh buat kopi sedap, and then dekat situ audience akan datang, and then diorang akan beli kopi korang. Itu macam mana saya buat lah. Biasa saya akan buat marketing dulu dekat Facebook dan sebagainya. Saya bagi tahu kawan-kawan saya buat kopi macam ni dekat sini, saya jual kopi dan sebagainya. At the end of the day, dalam masa 2-3 minggu korang akan nampak hasil dia bila korang dah start just buka sahaja. Ada orang, tak ada orang, untuk first time memang tak ada. Tapi kita just nak kena make sure kita buat marketing dan orang kenal kita, that kopi kita memang sedap. Buat survey dahulu sebelum kita nak buka kedai kopi. Serius. Buat survey dulu. Serius. Jangan main bantai buka je, kesian. Nanti korang duk pusing je macam tu, pening kan. Okay. So macam saya memang buat mengajar. Okay, memang ramai student saya tahu that saya punya kopi memang lain sikit lah daripada biasa. Okay, so bila saya dah buka kedai, okay, diorang tahu kopi saya macam mana, and then diorang akan macam pergi lah minum kopi tu, kopi sedap, serius. So benda-benda macam ni korang kena buat survey. Serius, saya tak tipu. Okay, just make sure dalam 10-15 orang, 20 orang, 30 orang, sampai 80 orang ke 70 korang buat survey. Okay, diorang cakap sedap, daripada 70 orang tu 60 ke 50 orang cakap sedap, boleh open table. Silakan, tak ada masalah. Tapi make sure equipmentnya cukup dahulu. Kain semua kena ada. Jangan main bantai aja buka kedai kopi, sebab kita bukan buka kedai mamak. Sebab kita nak more proper way. Bila kita nak buka kedai, serius. Orang tengok, macam profesional bawa kemak je pun. Tak syok. Okay, alright. So,
Untuk itu adalah untuk korang punya macam mana korang nak head start lah, sebab Mara dia ada bagi tahu saya hari tu that apa kita panggil, diorang ada bagi program untuk siapa-siapa yang nak start lah untuk buat bisnes daripada bawah from scratch sampailah korang punya macam korang punya dream lah sebagainya. Okey, sebab Azim boleh je nak start pak terus, tapi ramai orang yang minta Azim start lah daripada bawah, kita orang nak tengok dan sebagainya. Boleh, tak ada masalah. So korang boleh pergi kat Facebook Azim, okey, Hazim Baharin, ataupun dekat Azim punya page Kopi Oswam. Okey, dekat situ Azim ada banyak share macam mana Azim start daripada satu daripada meja je. Okey, mesin saja, grinder tak ada, memang tak ada kemah, tak ada apa, staff semua tak ada, memang seorang-seorang lah. So Azim share memang untuk korang buat kopi yang sedap dahulu and then baru korang pergi jual. Jangan sewenang-wenang sebab kebanyakan saya punya bos dahulu diorang banyak duit bang. Diorang memang banyak duit bang. Tapi bila diorang buka kedai, okey, diorang punya kopi diorang sendiri tak confident nak dijual. Then diorang cakap tak apa, saya punya caramel macchiato. Oh, faham aku caramel macchiato. Oh, jangan. So untuk coffee shop macam ni, korang kena make sure korang punya base dahulu yang padu, and then baru korang boleh spread korang punya menu itself. Macam Azim kedai dekat Melaka. Azim buka kemah, warung, apa benda semua kan. So sebab sekarang tengah pandemik apa benda semua, so nak expand semua sangat-sangat susah lah. Tapi kalau nak ikutkan dah boleh. Kalau ikutkan tak ada PKP apa semua ni, Azim dah boleh blast masuk dalam kedai apa benda semua, it much worth it. Okay, so kalau korang rasa korang macam untuk buka coffee shop memang mahal kan? Memang mahal, serius, saya tak tipu. Tapi kalau korang ada a certain knowledge, okay, bila korang masuk kelas Azim, okay, ada certain knowledge, okay, korang boleh apply, korang akan macam cost, yes, okay, tapi resepi Azim bagi, supplier Azim bagi memang akan cost effective sebenarnya. Okey, sebab korang nak kena tahu cawan ada berapa. Cawan biasa untuk kafe kita orang pakai 12 ounce untuk sejuk. Biasa untuk panas kita orang pakai 8 ounce. Tapi kalau ada customer daripada 10 customer dia komplain kopi kamu ni sikit sangat, pakai saja 16 ounce, tak ada masalah. Okey, Mara tak ada grant ke? Itu tanya Mara, saya tak tahu. Okey. So, untuk tempat yang korang nak kena buat ni sebenarnya, okey, tempat yang korang boleh join, tempat yang korang nak berniaga ni, okey, Azim ada a few tips lah untuk korang. Okey, yang pertama biasanya dia dekat tempat, biasanya traffic light guys. Traffic light. Tak payah pening abang. Traffic light je. Mana-mana traffic light korang pacak saja, okey, just pacak, adalah orang nak beli sebab orang akan berhenti, orang akan tengok, oh, sekali tak beli, 2 kali tak beli, 3 kali tak beli, maybe kali ke-5, maybe kali ke-10 akan beli. Kena tunjuk aja mukanya. Marketing simple tak ada masalah, korang just kena bagi tahu orang sahaja. Okey, marketing jangan gamble, okey, korang kena make sure korang susun korang punya konten dan sebagainya sebab sekarang kita banyak menggunakan social media. Bila kita dah guna social media, okey, semua ni, phone semua kat tangan ni, depan muka pun ni. Tu. So korang kena make sure korang diri kat situ cakap, "Woi, aku jual kopi. Kopi aku macam ni, sedap. Kopi aku sedap macam ni, kopi aku buat dia macam ni. Ini video macam mana korang nak buat kopi apa benda dan sebagainya." Tak ada orang tengok. Abang rasa tak ada orang tengok? Ada orang tengok. Silakan buat, tunjuk orang yang kita buat kopi sedap. Tunjuk, serius saya tak tipu. Okey, so bila orang korang dah ada audience dan sebagainya, okey, barulah korang senang nak park satu bisnes ataupun park satu kedai kopi untuk customer kawan-kawan korang yang ada dekat social media ni, cakap dengan diorang suruh datang kedai korang. So basically memang macam itulah. Okay, so saya rasa setakat ni kalau korang nak tahu lebih lanjut ataupun ada personal coach, Azim tak ada nak minta duit sangat ke apa ke, tapi kalau korang rasa korang nak bantuan, okay, Azim boleh bagi satu. Kita buat dulu sampai jadi, okay, and then baru kita cerita nantilah. Okay, tuan macam mana nak steam susu bagi cantik? Ini kena belajar, serius, saya tak tipu. Ini adalah skill developing. Korang tak boleh simply tengok YouTube dan sebagainya. Boleh, korang boleh tengok YouTube, tapi lambat geng, serius. So kiranya kalau korang nak buat latte art dan sebagainya, belajar espresso dahulu. Bila espressonya dah padu, latte art lah, apa benda frap lah, semua akan cantik, serius.
4 variable, 4M yang Azim bagi tadi tu adalah sangat-sangat penting. Itu adalah basic Azim bagi sikit sahaja. Sebab nanti kalau banyak-banyak takut sampai pukul 6 lagi. Okay. Alright. So Azim rasa kebanyakan bila Azim banyak bagi resepi kat student Azim dan sebagainya, okey, banyak feedback student Azim dia cakap, bang, kopi saya banyak customer suka dan sebagainya. Kan, okey, sebabkan Azim just bagi this simple basic variable untuk diorang fokus saja. Bila terlampau banyak sangat fokus, korang akan pening. Korang kena tahu buat kopi dulu macam mana, okey, and then baru korang boleh jual dengan confident. Ya, saya. So, ada apa-apa bantuan, nanti boleh WhatsApp Azim sahaja. Okay, so Azim rasa setakat ni itu sahaja. Kita boleh proceed dengan Tuan Azmi. Alright, terima kasih Bro Azim. Yes, saya tahu. Semua kata, oh cepat. Oh, sebenarnya kita nak cuba Kita nak cuba touch seberapa banyak boleh. Ya, dengar tak saya cakap? Kita nak cuba touch seberapa banyak boleh point. So Encik Azim dah menjalankan tugas dengan baik. Jangan risau, yang baru masuk ke lambat masuk, kita akan share. Dan lepas ni kita akan share satu link. Link tu borang feedback. Okay, borang feedback tu korang mesti kena isi dan tulis daripada negeri mana. Sebab dalam waktu sama nanti cuba like Telegram page kami. Sebab kita akan insya-Allah kita akan propose satu program yang lebih constructing, yang lebih teratur, yang lebih tersusun dengan monitoring 3 bulan. So that is our plan. That's why korang kena isi borang feedback form tu dan kita insya-Allah kita akan bawa naik proposal ni ke lebih tinggi untuk dapatkan program yang lebih tersusun. Dan program yang tersusun ni kita akan buat dalam tempoh 3 bulan. So dalam tempoh 3 bulan tu kita akan close monitor korang daripada cara korang konsep brewing coffee tu sampai ke marketing and branding. That is our target. Okay. So jangan lupa masuk group Telegram tu and isi borang feedback tu. Okay, sebelum kita nak tamat, saya nak buka video dekat siapa-siapa ada tanya soalan, tapi hampa kena buka hang punya kamera. Sebagai ni adalah sebagai kita orang punya laporan nanti yang ada tanya soalan daripada peserta-peserta. Ada siapa nak tanya soalan direct ke Mr. Azim? Saya buka untuk 3 orang. Boleh angkat tangan. Nanti saya minta saya punya team bukakan kamera untuk korang. Ada siapa-siapa nak tanya soalan? Ada sesiapa? Saya nak tanya. Nama siapa? Nama saya Hakim. Syah. Oh, Encik Hakim. Boleh pinkan Encik Hakim tak? Encik Syafiq. Okey. Saya difahamkan macam kopi. Okey, kita tahu kopi tu ada yang dark roast, medium roast semua tu. So secara kasarnya kalau macam dekat pasaran tu, diorang jual tu secara umumnya jenis bean macam mana sebab dalam farma saya ni kalau orang tu kata buka kedai kopi macam Starbucks ke Coffee Bean ke, yang saya nampak hanya biji kopi yang warna tu dah warna dia coklat-coklat, ada yang ada sikit, and then standard perniagaan. So secara umumnya untuk semua kedai kopi ni level punya roast tu macam mana untuk diorang yang mereka buat ni? Okay, alright. So biasanya untuk roasting profile, kebanyakan mana-mana cafe yang Azim kerja, okay, diorang akan pakai lebih kurang medium tidak. Okay, macam abang tengok Starbucks dan sebagainya, okay, Starbucks, Coffee Bean, apa-apa yang chain punya coffee shop, okay, kebiasaannya diorang adalah mass production. So bila diorang nak consistenkan that kind of medium roasted ataupun more on flavor balancing untuk kopi, okay, a bit susah sebenarnya. Sebab diorang akan roast bulk banyak gila. Macam belakang tu yang tu tak silap saya 5 kg je kot. Macam diorang ada 25 kg, ada 30 kg, which is big. So kadang-kadang diorang tak boleh control their quality, that's why diorang hanjut saja sampai dark roasted coffee. Much better, much easier. So that's why kopi diorang consistent dan paling penting adalah tak sedap. Okay, alright, so kebiasaannya tak apa bang, dia konsisten bang, itu yang bagusnya. Sebenarnya, so that's why kita sekarang ni bila kita dah boleh control their quality, kita dah ada that 4M yang Azim cakap tadi, okay, so korang boleh enjoy more coffee without hangit. Itu terms dia. Biasa kafe diorang akan guna medium to dark, kafe-kafe specialty. Kenapa? Sebabkan dia more balance, dia masam sikit, dia ada pahit sikit. Bila medium kadang-kadang kopinya rasa masam.
Dia more masam. So kadang-kadang Cina tak suka, kadang-kadang Melayu tak suka, India suka kadang-kadang. So kita nak balancekan semua benda tu pakai medium budak je bang. Senang cerita. So kadang-kadang adalah orang-orang ni kata kalau kopi tu lagi mahal, dia punya note masam tu lagi tinggi. Betul ke? Yes and no. Tapi kalau abang tengok kan, kalau kopinya lagi tinggi, lagi tinggi, okey, kopinya akan lebih bright ataupun lebih clean rasa dia. Dia bukan masam. Masam tu memang standard bang, sebab dalam kopi ada asid. Dalam kopi ada asid, ada gula, ada caffeine. So basically benda tu yang akan menguasai rasa-rasa yang ada dalam kopi tu. So saya harap itu menjawab soalan abang lah. Okey, menjawab. Satu lagi. Okey, boleh. Kopi tempatan dengan kopi international. Macam kita faham kalau dekat kedai-kedai chain semua ni, kebanyakan coffee bean pakai boleh katakan mostly international lah. Macam kopi lokal ni yang kopi kapal api, kopi kampung, mostly semua dia dah campur-campur. Jadi secara kalau daripada pendapat Encik Aziman, kenapa macam kita punya ataupun Malaysia kopi ni ataupun kampung punya kopi ni, kenapa dia orang mencampurkan bahan sedemikian? Saya perasan macam ada garam, margarin. Dua tu lah yang saya ingat as compared to normal bean tu. Okay, so basically tadi Azim tak cerita pasal spesies. So basically untuk kopi ada Arabica, Robusta dan Liberica. Dekat Malaysia biasanya kita produce more Robusta ataupun Liberica. So as known as untuk Robusta dan Liberica, kopi ni adalah lebih kau dan lebih pahit. Nak dapat manis tu memang sipi-sipi bang. Nak sipi pun tak dapat bang. So that's why most of the local roaster ataupun local Malaysian punya coffee drinker, diorang akan campur roughly gula dan margarin untuk tutup that rasa bitterness dan sangat-sangat kau. Benda tu. Lagi bawah tanam, lagi kau lah kopi tu. Lagi tinggi kopinya, lagi tinggi tanam, lagi more acidic ataupun sweetness kopi tu. Okay. So faham jawab. Terima kasih bang. Baik. Ada soalan lagi? Saya ambil lagi seorang pertanyaan tapi kena buka kamera untuk kongsi. Ada siapa? Ada soalan lagi? Afifi Syakir nak tanya soalan ke? Afifi Syakir, tolong pinkan dia, Cik Syakir. Saya, Assalamualaikum. Dengar tak saya nak cakap? Dengar Cik Afifi. Okey, saya nak tanya, kalau kita sebagai startup business untuk buka satu kedai kopi, berapa yang secara kasarnya, dan orang kata kita tak perlu nak keluar bajet 2-3 kali untuk beli barang, berapa dia punya anggaran yang kita kata cantik lah, macam tak perlu kita nak repeat untuk beli, kan dah beli mesin ni, tak berapa okey nak kena beli mesin ni pula ataupun grinder yang ni, berapa amount yang kita kata memang cantik lah untuk kita buat startup business kopi. Okay, alright. So kalau ikutkan untuk startup lah, untuk startup kecil lah. Kalau ikutkan, kalau tanya saya, kalau saya as a manager, cafe saya akan tunjuk tu lah. Okay bang, 500,000 ngam-ngam soy. Itu untuk cafe. Okay. Tapi saya dah ada jalan, which is saya dah ada a good supplier yang boleh supply cheap machine, cheap grinder, coffee dan sebagainya. Okay, untuk roughly bila kita nak buka kedai kopi bukan kafe tempat orang lepak. Kedai kopi biasanya dia akan roughly take about 20,000. Kira kalau abang hanjut sekali tu, abang tak payah nak keluar 2-3 modal. Ni soalan abang ni soalan yang sangat-sangat bagus sebab tak ramai yang tanya. Yang diorang tahu murah sampai sudah murah. Lepas tu nak kena keluar lagi duit macam beli kereta second. So kiranya untuk bajet saya bagi abang paling rendah, paling sedap, paling rendah tak ada apa-apa backup 7,000. 7,000 tu dah kira orang cakap dah beli meja, dah beli kemah, dah beli apa pun. Untuk memang letak dekat depan rumah ke ataupun dekat mana-mana tepi jalan ataupun depan 7-Eleven dan sebagainya. Okay, sebab even though kita buka dekat tepi jalan dan sebagainya, tapi bila orang dah nampak mesin espresso, nampak grinder, gas tu apa semua kan, ini bukan biasa-biasa ni bang. Ini bukan biasa-biasa, mesti orang cakap macam tu. So actually we need to be professional walaupun kita kat tepi jalan. Roughly modal adalah lebih kurang 15,000 paling tinggi untuk street cafe yang proper. Tak proper 5,000 dah jalan abang. Benda macam tu je. Okay. Alright, so far menjawab soalan? Menjawab. Terima kasih banyak-banyak. Okay, baik. Alright. Bro, satu soalan bro Aziz. Siapa nak tanya lagi? Boleh last kita ambil satu lagi. Siapa? Nak tanya satu boleh? Zamzali. Cik Zamzali, boleh Syekh Syafiq last, kita ambil last daripada Cik Zamzali. Macam ni saya nak tanya pasal single spout dengan double spout tu.
Okay. Portafilter. Okey, sebab biasa tengok ada kedai dia orang pakai yang double spout tu dengan double shot. Okey, dua cawan. Okey, apa beza yang double spout, double shot tapi pakai satu cawan? Oh, okay. Alright, so kalau kita nak cerita pasal benda ni, is way back story lah sebenarnya. Okay, tapi ada simple kan. Okay, so untuk single spout dan juga double spout, biasanya diorang akan guna untuk drinking and espresso sahaja. Diorang akan minum espresso sahaja. So which is kalau untuk single spout, memang untuk espresso single shot sahaja yang direkomendkan. Okay, kalau diorang pakai double spout untuk, biasanya double spout tu adalah double dose untuk satu cawan. Okay, tapi kalau abang tengok, diorang pakai dua cawan besar atas 200 ml, itu adalah sangat-sangat tak berguna sebab kopi korang akan rasa sangat-sangat kurang sebab susu dah overpowered. So kalau abang nak pakai yang single spout tu, basket besar tak ada masalah. Kalau basket dalam tu basket kecil, biasanya basket kecil dengan single spout, itu memang single shot sahaja. Untuk yang tu biasa pakai 150 ml untuk buat latte ke bawah. 150 ml kalau nak buat latte, kalau single shot biasa kita buat 150 ml ke bawah. Tak boleh lebih. Kalau lebih, kopi abang hilang. Buang masa je abang brew kopinya. So untuk buat kopi yang lebih-lebih puas, lebih experience, biasa kita pakai double spout. Single spout tu zaman-zaman dulu je pakai abang sebenarnya. Sebab kita biasa Mak Saleh sahaja yang suka pakai single spout sebenarnya. Sebab diorang tend to be drinking more espresso daripada orang Melayu kita sendiri. Siapa minum espresso? Abang minum espresso? Minum. Minum kan? Tapi abang mesti minum dalam double spout tu sebab abang nak dia kau. Bila minum single shot ni dia macam kurang sikit. Tapi boleh, tak ada masalah. Apa yang bezanya adalah dia punya apa besar cawan yang dia pakai. Kalau abang tengok cawan 200 ml pakai single spout, saya tak faham. Itu saya tak faham, serius. Okay. Alright, thank you. Okay, so tengok dekat chat kejap sebab ada tanya. Okay, bila plan for next Kopi Talk? Okay, insyaAllah kita akan plan secepat mungkin. Tapi waktu sama tu, tolong isi feedback form tu. And kalau boleh dekat drop us written feedback dia, tolong terperincikan korang nak program-program apa berkenaan kopi ni. Sebenarnya kopi ni besar, saya pun tak pandang sangat. Cik Azim cakap, kita boleh jadi barista, kita boleh jadi roaster, betul lah Cik Azim kan? Kena berkenaan. So banyak lagi, dia besar. So tolong isi dekat feedback form tu. Dan paling penting isi dekat email, nombor telefon, negeri tu penting juga, kita nak tahu korang daripada negeri mana. Dan drop us feedback tu, just tulis apa korang nak tulis berkenaan benda-benda yang kopi ni yang korang perlu tahulah. InsyaAllah kita akan cuba create program-program sebegini lagi. Waktu sama saya nak terima kasih kepada nak program yang boleh rasa-rasa kopi. Macam mana nak buat time virtual ni, saya pun tak tahu. Sebab saya pun peminum kopi, saya pun tak tahu apa rasa kopi tu. Saya dah beli macam-macam kopi yang sini ada tulis hazelnut dah, ada rasa apple, tapi saya tak rasa. So that's why you guys kena belajar lagi. Okay, there's a QR code for feedback form. Please isi feedback form. Dan semua yang isi feedback form ni kita akan share video recording ni. Dan sementara tu saya nampak ada kawan-kawan kongsi dia orang punya bisnes kopi ni. Tak apa, boleh share dekat chat box ni. Mungkin kawan-kawan ada berminat, boleh paste korang punya Facebook, korang punya Instagram, boleh paste kat chat box. Nanti kawan-kawan kita support juga. Ni kita ada Kapi Wang Semaju dekat dengan rumah saya. Nanti saya snap gambar, saya boleh datang, saya boleh roger luar ni. Alright, Kapi. Okay, boleh share bisnes korang semua dalam ni. Tepan Kapi semua. Okay, so once again saya nak terima kasih kepada Encik Azim yang sudi luangkan masa bersama kita dengan info-info yang menarik walaupun laju, tapi jangan risau, kita akan ada program-program kita, insyaAllah saya janji kita akan bawa lagi program-program sebegini sebab saya nampak sokongan yang amat tinggi. Tadi kita paling tinggi partisipan tadi masuk 232 orang. So insyaAllah kita akan buat program-program sebegini ni. Terus support Max, Mara Excellent Ventures. Boleh like our Telegram, our Facebook. Kalau korang perlukan program-program khusus untuk usahawanan yang lain, boleh maklum our team sentiasa ada untuk create program-program terbaru untuk support terutama time-time pandemik ni.
Okay, once again, terima kasih Cik Azim. Last word untuk yang baru nak kata-kata semangat untuk kawan-kawan yang betul-betul baru nak berjinak ni, diorang perlukan benda ni. Okay, apa kata-kata semangat dan kata-kata akhir daripada Cik Azim sebelum saya tutup program ni? Okay, so bila korang nak start berniaga, okay, korang nak start buat kopi, okay, saya tak nak start berniaga, saya nak cakap start berniaga, cakap start buat kopi, okay, make sure korang just belajar buat kopi, learn the basics, okay, bila korang dah master this kind of basic, there is nothing akan, orang cakap apa, menghalang korang lah untuk korang jual kopi. Serius, saya dah tipu sebab ramai sekarang orang jual kopi, tapi orang yang membeli kadang-kadang adalah sebabkan kamu, okay, bukannya sebabkan kopi. So, itu je lah kata-kata daripada saya. Make sure korang buat marketing, make sure buat marketing elok-elok, and then orang akan sayang kita, then orang akan beli produk kita. Itu sahaja. Okay, so permintaan terakhir, saya nak tangkap gambar, saya nak tangkap gambar. Boleh tak buka kamera untuk our team kita tangkap gambar kenang-kenangan. Waktu sama sebagai bukti support daripada rakan-rakan ni untuk kita program yang lain. Boleh buka kamera Cik Syafiq ni? Mungkin kita boleh tangkap gambar bersama-sama. Okay. Alright. Jangan sudi sajalah, tiada paksaan. Ini adalah untuk kita akan share dekat kita punya Facebook page. Okay. Alright, tak ada webcam tak apa. Jangan risau. 1, 2, 3. Okay. Syafiq ni dapat semua? Semua kawan-kawan kita ni ada semua bersemangat nak mulakan perniagaan ni. InsyaAllah. Nanti insyaAllah kita akan jumpa lagi speaker-speaker lain untuk perkongsian. Alright. Terima kasih rakyat Malaysia. Terima kasih geng-geng peminat FB, peminat kopi. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Tunggukan video daripada kami. Nanti kami bagi. Alright, bye. Thank you. Support our local business. Bye. Assalamualaikum. Okay.